Pada tanggal 31 Disember tahun 2019, aku bekerja di salah sebuah hotel yang terletak di Putrajaya, di mana pada hari berkenaan saya bekerja pada shift pagi. Oleh disebabkan kesibukan yang melanda hotel pada hari itu, saya terpaksa bekerja lebih masa. Sedar tak sedar, waktu menunjukkan pukul 9 malam, di mana saya telah pun berjanji dengan rakan-rakan yang lain untuk menyambut tahun baru beramai-ramai di satu tempat di sekitar Putrajaya. Jalan di sekitar Putrajaya sudah mulai sibuk. Aku pun bergegas untuk balik ke rumah yang terletak di sekitar Serdang, di mana mengambil masa 10 ke 15 minit sekiranya jalan tidak sibuk. Selamat sampai di rumah, aku bersiap. Dengan keadaan kelam kabut, aku memecut laju patah balik ke Putrajaya, berjumpa dengan kawan-kawanku yang telah pun sedia menunggu di sana. Akibat jalan sesak, aku dapat berjumpa dengan kawan-kawanku sekitar pukul 10.50 malam. Kami mula bergurau senda, berjalan ke hulu ke hilir, bergelak ketawa. Tiba-tiba jantungku bagai direntak, gugur jatuh. Kerana seingat aku, sepanjang kami berjalan, aku langsung tidak menyentuh telefon bimbitku. Aku cuba mencari ke dalam kocek seluar, ke dalam kocek baju, ke dalam beg yang aku bawa, namun tidak dapat kutemui. Kemudian aku mengajak teman-temanku menyusur semula laluan yang kami lalui sepanjang, namun sia-sia. Aku tidak memberitahu kepada teman-temanku tentang apa yang terjadi sebenarnya. Tapi ada seorang teman yang melihat aku dalam keadaan mundar-mandir, ke hulu ke hilir, menunduk mencari sesuatu yang dia sendiri tidak ketahui. Dengan sifat ingin tahu, dia mulai bertanya, "Kau cari apa sebenarnya? Daripada hujung jalan ke hujung jalan kau asyik menunduk seolah-olah mencari sesuatu." Dan aku pun mulai berkata padanya, "Korang perasan tak? Sepanjang daripada tadi kita berjalan, aku langsung tidak sentuh handphone. Ada sesiapa di antara korang tak nampak telefon aku tercicir?" Teman-temanku satu persatu menjawab, "Kami tak nampak pun." Salah seorang teman ni menghulurkan bantuan dengan memberikan telefonnya untuk aku mendial nomborku sendiri. Kalau ada orang yang jumpa dan berbaik hati untuk menyambut dan memulangkan semula telefon saya. Saya mula mendial dan meletakkan pembesar suara pada telinga. Pada mulanya, aku mendengar deringan telefon yang sengaja tidak diangkat. Selepas beberapa deringan, panggilanku terputus dan aku mencuba sekali lagi. Kali ini ada orang yang sambut panggilan, tetapi ia hanya diam, tidak berkata apa-apa. Apa yang aku dengari hanyalah dengusan nafas dari dalam
Dalam beberapa ketika, selepas aku terdengar dengusan nafas tersebut, panggilan pun dipadamkan. Aku bagi tahu temanku bahawa ada orang yang mengangkat telefon tetapi tidak berkata apa-apa. Temanku tadi menyuruhku untuk membuat panggilan semula. Kalau kali ini orang itu terbuka hati untuk memulangkannya. Aku cuba mendial lagi, namun kali ini panggilanku diangkat dengan pantas. Sekali lagi, orang yang mengangkat panggilanku tidak berkata apa-apa. Hanya kedengaran dengusan nafas. Tidak berapa lama kemudian, aku dikejutkan dengan suara jeritan daripada dalam talian tersebut. Aku segera menutup panggilan dan menyerahkan semula telefon temanku tadi. Dengan rasa tidak selesa, aku meminta izin dengan teman-temanku untuk pulang kerana aku mula merasa tidak selesa dengan keadaan yang terjadi. Aku menunggang motor seperti biasa dalam keadaan tertekan akibat kejadian yang sedang berlaku. Sesampainya aku di rumah, di mana rumah sewaku hanya aku seorang sahaja yang tinggal di rumah. Aku masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu sambil mengenangkan nasib apa yang terjadi kepada aku tadi. Jam di dinding menunjukkan pukul 1:30 malam. Aku pun bersiap untuk tidur. Ketika aku masuk dalam bilik, pandanganku tertumpu pada satu bucu di sebelah kanan katilku. Alangkah terkejutnya aku apabila aku melihat telefonku sedang dicas di atas katil. Aku segera mendapatkannya, lalu teringat. Sebenarnya, semasa aku pulang tadi, aku sendiri yang mengecas telefon itu di atas katil. Tiba-tiba, aku teringat bahawa ada orang yang mengangkat panggilanku tadi. Dengan perlahan, aku terdengar desahan nafas dari arah belakang, lalu menjerit. Dan itulah jeritan yang aku dengar semasa membuat panggilan tadi. Kemudian, aku berlari keluar daripada rumah dan terus menuju ke rumah jiranku yang kebetulan adalah seorang ustaz. Dan ustaz itu pun mengajakku kembali ke rumah dan membuat ritual untuk menghalau makhluk tersebut. Dengan tidak semena-mena, makhluk itu berkata kepada ustaz, "Selama ini, aku diganggu dengan bunyi delingan telefon daripada penghuni rumah ini sendiri." Selang beberapa minggu kemudian, aku berpindah daripada rumah itu